Habis geng, habis. Setiap usaha Sanusi kena tangkap dan dituduh di mahkamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Ni, isu REE. Red Element. Aku nak sebut orang payah. Kan? Ni dekat negeri Sik di bawah Dewan Undangan Negeri Sanusi dicuri dah kantoi. Siapakah yang mencuri REE ni? Aduh, bayangkan seremban nak kepiah atas kepala. Oh, ini dengan badan bukan main baik lagi. Bekas setiausaha politik Menteri Besar Kedah didakwa di mahkamah. Bayangkan rasuah 400,000 dan ada 2 orang, 3 orang kata sampai ada 4 juta yang dia minta. Tapi dia dah dapat dah sikit. 4 juta kan minta kan. Cuba apa tengok disebabkan cara yang haram, sumber yang haram kan, disebabkan dia tahu benda ni boleh buat duit ni, boleh buat duit ni. Abang tengok, tak kira lah serban atas kepala, kepiah atas kepala, dekat kedai makan ataupun dekat kafe, dekat Wisma Negeri Kedah pun boleh jadi deal mah. Boleh bagi berapa persen dulu. Cuba tengok. Hari ni seseorang dah didakwa kan, orang kuat Sanusi, orang sebelah Sanusi, orang yang betul kononnya mempertahankan Sanusi. Amat memalukan. Perjuangan Islam ni, kita nak kena ada duit, kita perlukan duit untuk perjuangan Islam. Padahal dahlah satu REE hilang, REE dicuri. Tahu-tahu berlaku pula rasuah. Aduh, bekas setiausaha Sanusi tau. Bekas setiausaha orang yang duk bawa beg ni. Orang yang duk follow Sanusi ni. Bayangkan, orang kuat Sanusi, orang yang kononnya mempertahankan Sanusi, orang yang menguruskan harian Sanusi, orang yang dia bawa file-file Sanusi ni kan. Jadi of course lah, bila setiap usaha ni kan, andai kata Menteri Besar tu sibuk ke ataupun Menteri Besar tu tak dan ke apa, setiap usaha dia lah yang akan handle semua ni. Setiap usaha dia lah akan deal, akan menceritakan dan dia akan menyampaikan kepada Menteri Besar. Tahu-tahu kan, REE RM400,000 amat-amat memalukan. Bekas setiausaha politik, dia aku nak bawa dengan hampa bersama-sama. Iswadi Moni dia akan bentangkan kepada kita semua ni. Inilah orang-orang bawah Sanusi kan. Orang-orang di bawah Sanusi, dan sehingga hari ini Sanusi diam membisu, tak keluarkan kenyataan apa-apa berkaitan kes setiausaha dia yang didakwa ni. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni dan kita boleh fikirlah. Orang-orang Kedah wajib tengok video yang aku buat ni. Tolong berkongsi kepada orang-orang Kedah. Kenal lah sikit ni. Budak-budak Sanusi pun duk boleh rasuah, apatah lagi kepala dah. Jom sama-sama kita dengar. Dan kita faham tuan-tuan situasi yang ada sekarang ini. Ni saya nak cerita satu perkara. Kegusaran pembangkang sekarang ini, apabila cerita ini pecah, tembelang ini pecah tuan-tuan. Apabila tembelang ini pecah, tembelang mereka pecah, mereka berasa risau. Kerana ONA yang mereka dah rancang ini sepatutnya untuk kenakan PMX, untuk kenakan Perdana Menteri itu, tak berjaya. Okay, tuan-tuan perasan tak? Mereka buat perkara ini sewaktu PMX tak ada dalam negara. Mereka buat ONAR ini sewaktu PMX berada di luar negara. Now, kenapa penting lokasi PMX itu di luar negara? Rancangan mereka seterusnya yang saya tak revealkan sebelum ini adalah, bila berleluasanya video ini, bila berleluasanya naratif bahawa kerajaan ini adalah kerajaan songsang, itu akan digunakan untuk memainkan sentimen. Itu yang pertama, sexuality. Kedua, sentimen agama. Dan daripada situ mereka berharap mereka akan dapat menarik sokongan, terutama daripada ahli parlimen Melayu. Daripada UMNO umpamanya. Terutamanya daripada UMNO. Namun begitu, benda ini tak fly. Benda ini tak fly tuan-tuan. Kenapa tak fly? Satunya, pendedahan saya pada peringkat awal. Saya kata dia bukan masalah video tu autentik tak autentik. Bila benda yang diorang tengah nak kenakan itu tak berjaya dan didedahkan plan itu lagi awal daripada yang sepatutnya.
Tuan-tuan kena ingat, hari ini adalah setahun cerita cukup jomlah Hadi Awang. Ingat tak Hadi Awang kata cukup jomlah hari ni 20 hari bulan November ni adalah setahun peristiwa tersebut berlaku. So this supposed to mark, dia tak boleh nak cerita tentang kegagalan kerajaan tak gagal. Dia nak cerita apa tentang kegagalan? Masalah telur kita selesaikan, masalah minyak kita selesaikan, masalah beras kita selesaikan. Masalah apa? Masalah apa? Inflasi menurun, pekerjaan mula meningkat, kadar gaji dijangka mula meningkat. Even kata-kata daripada segi OPR tak menaik, walaupun mata wang kita menurun. Tetapi OPR tidak berubah, 3.0 dijangka sehingga tahun depan kerana fundamental kita strong. So diorang tak boleh nak asak daripada situ. Even soalan-soalan pembangkang dekat parlimen pun soalan yang tak relevan, tuan-tuan. So dia nak asak kot mana? Jadi dia main sekali lagi cerita seksual ini. Cerita seksual dimainkan. Plot yang sama. Bila diorang tak ada benda nak asak kita, so dia main cerita seksual. Tuan-tuan ingat liwat 1, liwat 2, bila dah tak ada benda nak asak pembangkang, keluar cerita seks. Keluar agama, keluar bangsa, keluar seks. Sekarang ni dia nak mainkan agama, tetapi masalah dia dengan main agama ni, tuan-tuan, ada orang macam saya yang faham undang-undang, yang boleh ceritakan tentang bahawa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bodoh. Nak menunjukkan kebodohan pemimpin-pemimpin PAS di Kelantan, kita tengoklah nanti 18 enactment section yang dicabar itu menunjukkan inkompetensi mereka, ketidakmampuan mereka menjadi adun. Even nak gobal benda basic pun mereka boleh melanggar perlembagaan. Itu yang mereka risau sebenarnya. Dia bukan mahkamah syariah sangat. Bila disebut kita kena jelas tentang, dah jelas dah mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Tuan-tuan, mahkamah syariah ni bukan baru wujud semalam. Kita dah ada mahkamah syariah ni sejak selepas merdeka lagi. Ni bukan baru wujud semalam ni. Sejak selepas merdeka lagi kita dah ada mahkamah syariah. Tak ada grey-greynya dah. Kita dah jelas. Saya belajar undang-undang, kita dah jelas yang mana sivil, yang mana syariah. Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan dah jelas menyatakan di mana boundaries persekutuan, di mana boundaries negeri dan di mana kita bertindak. Jadual 1 menerangkan tentang list of federal punya kuasa, jadual 2 negeri punya kuasa, senarai 3. Jadual ke-9 senarai 1, senarai 2, senarai 3 mana-mana yang bertindak. Oh, adalah yang bertindak ni. Ada. Contohnya apa yang bertindak? Kebajikan. So sebab itu ada Jabatan Kebajikan Negeri, Jabatan Kebajikan Persekutuan di bawah Kementerian Wanita dan Kebajikan. Forestry, perhutanan, ada pertindanan di antara negeri dan federal. Sebab itu kalau negeri nak pergi tebang balak di kawasan yang di hutan simpan, kena minta kebenaran siapa, tuan-tuan? Federal. Sebab itu isu REE kan, isu REE. Isu RE itu berlaku, membawa saya kepada poin saya yang terakhir. Saya dia berkait apa, tuan-tuan? Kenapa dulu kita boleh tahu pasal REE ni? Sebab kita boleh masuk dalam perhutanan, tuan-tuan. Kita boleh tahu dan kita boleh selidik tentang perhutanan. Sebab perhutanan juga adalah bidang kuasa federal. Kalau Sanusi nak pergi ambil REE, rare earth element, kat dalam hutan tu, hutan simpan, dia kena minta kebenaran daripada persekutuan, bukan setakat dia punya kuasa negeri. So akhirnya terdah pada hari ini. Bekas Setiausaha Politik MB Kedah didakwa rasuah berkaitan REE. Bekas Setiausaha Politik kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Hilmi Abdul Wahab dihadapkan ke Mahkamah Session pada hari ini atas 2 pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan projek REE di sekitar negeri itu Julai lepas. Muhammad Hilmi 50 mengaku tidak bersalah setelah kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Suzan Hussein. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Hilmi didakwa meminta suapan tunai berjumlah RM250,000 daripada syarikat kumpulan pelombongan REE Sdn Bhd, Liana Mahmad atau Khalid melalui Said Aluvi 34. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh yang ketika itu serta politik kepada Sanusi membantu syarikat berkenaan untuk mendapat kelulusan permohonan lesen pelombongan REE. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah premis
Sunway Kiara Hartamas. Dia turut didakwa menerima suapan RM150,000 daripada individu sama bagi tujuan sama di sebuah restoran di Desa Hartamas pada 11 Julai lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 16AA Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang boleh membawa penjara 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali jumlah nilai suapan atau RM10,000 mana yang tertinggi. Hakim Zuzana membenarkan tertuduh diikat jamin dengan jumlah RM45,000. Sebelum itu, Timbalan Bandaraya memohon jaminan antara RM30-60,000. Okey, itu habis kat situ. Now, ini bukan tuduhan pertama berkaitan II ni, tuan-tuan. Ini adalah bekas setiausaha politik yang baru-baru ni, Sanusi, yang ditahan oleh polis. Dalam masa yang sama, CEO sebelum ini 19 Julai pada bulan Julai yang lepas, CEO MBI juga telah ditahan berkenaan dengan perkara yang berkaitan atau hampir serupa tentang perkara yang sama. Okay. Rasuah RI CEO Perbandanan Menteri Besar Pengarah Syarikat ditahan SPRM. SPRM menahan 2 individu bagi membantu siasatan salah guna kuasa dalam sektor perlombongan melibatkan jumlah rasuah melebihi 13 juta ringgit. Masing-masing adalah bekas seorang ketua CEO bagi MBI Negeri Kedah dan seorang wanita berpejawatan pengarah ditahan 3 hari sehingga Jumaat. Ini Julai tahun ini penahanan tersebut. So tuan-tuan, bersih ke? Saya nak tanya, bersih ke? Ada orang PAS kata, kami tak ada lagi kes-kes. Ya betul. Kamu punya YB belum ada kes. Bukan kata takkan ada, belum ada kes. Tetapi PAS ni pandai. Konco-konco bawah dia ada kes-kes tu tuan-tuan. Konco-konco bawah dia yang mula ada kes-kes tersebut. So, kesimpulan kita kata tak payah bangga sangat lah. Title tu sendiri belum bawa. Sanusi bila kena untuk kes hasutan dia next year Januari, 2 bulan lagi. Dan untuk kes REE, sabar, akan ada, jangan risau. Baik, untuk bantuan kepada sahabat kita Ustaz Wan G, tuan-tuan boleh pergi ke akaun ke bawah ini dan boleh kontak Ana dekat nombor ini, hantar resit tersebut untuk kita bagi bantuan seterusnya, bulan seterusnya kepada Ustaz Wan G. Terima kasih kepada bersama dengan kita. Okey geng, alhamdulillah geng, kita dah dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Cuba apa tengok. Bukan main lagi tunggang agama, tunggang itu baca ayat-ayat Quran ni. Kalau hampa dekat dalam TikTok ada seorang hamba Allah ni nama dia Syafarudin. Syafarudin ni dia duk cerita ni, dia orang Kedah tau. Dia orang kuat Sanusi ni, dia duk buat live, dia duk cerita ayat Quran. Tengok ni perang Badar lah, perang itu, perang ini. Betul Rasulullah pernah kata macam ni, ambil pegang ni Quran ni, tunjuk dekat live dia ni. Ni macam ni. Tengok pemerintahan Sanusi ni lagu ni. Ni tengok ni apa hak yang diperintahkan di dalam hadis, di dalam Quran. Buka hadis ni, tunjuk kau-kaunya ni. Last, walaupun hang duk cerita pasal hadis, pasal Quran, pasal apa-apa pun, Sanusi pun dicatur. Sanusi hanya main dam. Yang akan mencaturnya 3 orang yang di atas tu. Hadi Awang, Muhyiddin, Hamzah. Kalau hampa duk tunggang agama tara mana sekalipun, kalau 3 manusia ni tidak bersama-sama untuk nak fokus untuk memperjuangkan Islam, tak ada jadi kan. Jadi depa nak kena betul-betul fokus, betul-betul buat dan gunakan agama dan terus buat, baru kita boleh percaya. Ini setakat duk tunggang tak ada guna lah. Ini yang Sanusi tu, dia duk kata hadiah orang tu adalah benar. Kalau dia mati pun, kalau Sanusi mati pun, dia akan mati syahid. Dia akan duduk di syurga. Kenyataan Sanusi. Last, apa yang berlaku? Kehilangan REE. Kalau lori tak terbalik waktu musim PKP hari tu, kalau lori tak terbalik dengan gundi-gundi tu pecah sampai lah, kita tak tahu kan. Disebabkan izin Allah, lori tu terbalik, sebab tu kita tahu kecurian REE. Dan diluluskan oleh Perbadanan Negeri Kedah. Bukan main lagi, mereka duk polis. Lepas pilihan raya apa, Sanusi dia tak kena dakwa apa.
Bukan main lagi mana Pudin Pokka, mana Pudin ni, Pudin Pokka ni. Kan dia hak yang Saifuddin Nasution, depa duk perali hak yang Saifuddin Nasution ni kata tengok Saifuddin fitnah aja, Saifuddin menipu je selama ni. Pam terkeluar isu ni ya. Terus membisu. Dia membisu, Sanusi pun tak keluarkan kenyataan, Sanusi pun terus membisu soal REE ni, budak dia sendiri, setiap usaha dia sendiri yang kena tangkap. Jadi alhamdulillah Allah ni segala apa yang terbongkar, apa perbuatan di pemerintahan PAS, pemerintahan di negeri Kedah, di negeri Kelantan, di negeri Terengganu, satu persatu kita boleh nampak. Di Terengganu, kan? Oh, lepas ni pelancong boleh pakai bikini. Weh, hang nak keluarkan ayat bikini tu, hang tak perlulah tulis bikini. Hang nak keluarkan kenyataan tu, hang cakap lah dalam bahasa lain, tiba-tiba hang keluarkan di dalam ayat bikini. Di Kelantan sampai sekarang proses balak masih berjalan, dan kalau ada seorang TikTokers, dia dah buat live, dia ni orang Terengganu, selalu dia masuk hutan di Terengganu untuk terbang balak, dan dia selalu dia dapat projek juga di Kelantan dan masuk hutan dan buat keluar balak. Dia adalah pomen apa nama trailer, nama apa? Atau trailer orang panggil wing apa, ada model-model trailer ni, trailer yang dia buat keluar balak letak dekat tepi jalan sampai sekarang. Proses balak. Dan di Kedah, balak berjalan dan apa lagi? Lombong REE. Adakah ini pemerintahan Islam? Korek apa yang ada? Korek apa yang ada di dalam hasil bumi yang memberi kesan kepada rakyat-rakyat, yang memberi kesan soal banjir, soal, cuba hampa tengok bila berlakunya pembalakan dan juga Lombong REE dekat Sik, cuba hampa tengok duk banjir, tak, memang tak berhenti lah. Bulan lepas banjir babe dekat Sik, kan? Banjir yang tak pernah, memang mereka tak pernah kena banjir seteruk tu. Naik balak duk depan rumah berselut. Why? Kalau betul-betul banjir bukan disebabkan balak, selut takkan turun kan? Tapi disebabkan depa tanah-tanah dekat hutan dalam tu, depa dah macam depa dah gembur, depa dah korek, depa dah buat jalan, depa dah tebang pokok, of course akan berselut bila banjir hujan lebat dah, dia hanyut habis semua. Jadi alhamdulillah lah, Allah satu persatu Allah tunjuk, inilah pemerintahan PAS, inilah cara-cara pemerintahan PAS, inilah perbuatan pemerintahan PAS. Tak, mereka tak reti macam menjana ekonomi, menjana duit melalui pelaburan. Sebab tu korek apa yang ada, kan? Dan bagi kepada rakyat apa yang ada, bagi. Dah lah apa pun tak ada, kan? Jadi daripada ulanglah, oh kerajaan negeri Kedah bagi tanah kepada rakyat, bagi itu, bagi ini, kan? Sebab tu orang kata, apa yang ada, janganlah kita duk pergi korek, bagi. Sekarang ni kita perlu macam membina satu ekonomi tu dapat menjana pendapatan rakyat. Kita perlu bagi itu menjana pendapatan. Apabila rakyat berkemampuan, rakyat ada hasil, rakyat pun dia boleh dapatkan tanah sendiri. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Jangan jadi macai, jangan jadi walaun, janganlah duk sakau-sakau mencuri apa ni, malu kat orang lah kan. Jangan mencuri, jangan sakau, kan? Tiba-tiba jangan rasuah. Negara akan rosak disebabkan rasuah. Antara rasuah dengan dadah, rasuah yang paling musuh nombor satu negara. Punca rasuah lah dadah bertebaran di atas muka bumi. Punca rasuah lah negara rosak, rakyat rosak, pemikiran rakyat, penjawat awam semua akan jadi rosak sebab rasuah. Jadi terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Entah kat mak, pak, tuan. Assalamualaikum.